Ya, kamu bilang terus aja kalau selalu depannya. Ya. Karena saya suka lupa ingatan.好，我们先开始好了。那个姐姐她们应该会自己上来。好，大家端午节快乐！很开心在这边见到大家。然后这个是今天会为我们做简报的是德登不给你，然后他其实已经来过台湾很多次了。那今年其实是灿烂时光有一个专案，是主要是针对新住民移工的创作的田野调查计划。然后这个是他这次来的第2个礼拜。那在过去的2个礼拜，我们其实在台湾踏访了很多印尼移工跟新住民的社群。然后等一下他讲，我们会再跟大家预告，在下礼拜在打开当代艺术中心会有一个小小的1天的展览，然后会跟几位我们在庇护中心移工的庇护中心认识合作的朋友，会一起有一整个下午的活动。好，然后今天德登要讲的会跟他在过去10几年在印尼所做的艺术实践啊，还有剧场工作有关。那他今天的讲题会分成大概3个部分，然后前面他会跟大家介绍一下他是怎么踏入这一行的，还有一些他自己人生怎么接触到艺术创作这个背景。然后第2个部分他会跟大家谈的是他曾经有接近10年的时间在2个剧团工作。然后接下来会是他个人从这2个剧团的实践里面出发去做的一些，不管是装置啊，还是做舞台的设计、灯光，还有一些新媒体还有数位的一些媒材的创作。那今天就掌声欢迎他。他问说，如果他不用麦克风可以吗？这个可能听不到。听不到，要kita pakai mikrofon. Ini live stream nggak? Oh ya. Dengar. Boleh. 好，然后我等一下会帮他翻译，所以如果他讲太长了，大家就使眼色这样，停下来的。好。好。Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. 他在讲印尼文哦。For make more clear. So, halo semuanya, nama saya Deden Bulkini. Nama panggilan atau nama populer saya Bulkini, biasanya teman-teman bilang. Saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya dari mulai saya mengenal tentang seni pertunjukan, teater terutama, dan sampai akhirnya saya masuk ke era atau fenomena digital yang pada akhirnya itu seperti bukan menjadi sebuah keharusan, tapi memang zaman yang sekarang itu mungkin menuntut hal seperti itu ya. 一开始要先跟大家介绍一下他的名字叫做德登Bulkini，然后一般的朋友都会叫他 Bulkini 或者 Bull。对，然后他今天会要先跟大家谈一下他是怎么从就是学纯美术系，然后跨到一个去做数位媒材创作这个领域。Ya, dan
saya itu apa ya, mengenal seni itu sebetulnya dari semenjak saya di lingkungan di rumah pun, karena kebetulan ayah saya juga seorang pelukis dan dia seorang pematung yang otodidak ya. Jadi saya sebetulnya banyak belajar dari situasi keluarga di rumah yang akhirnya saya itu tidak pernah mempunyai cita-cita yang lain seperti anak-anak yang lain. Pokoknya saya ingin menjadi seorang seniman seperti bapak saya gitu kan, seperti itu. 他是说，其实他的为什么会成为一个艺术工作者，其实最早的影响就是来自他的家里，因为他爸爸是一个自学的画家，就是自己学的，然后所以他从小就立志，觉得他要成为像他爸爸一样的人，所以他没有像在学校里一般的同学一样长大想要变成医生、变成老师，他就很小就对于未来他就觉得说我要成为一个画家这样。Ya, dan saya lulus sekolah di SMA itu sekolah menengah atas itu tahun 1999 dan saya mencoba memilih, pokoknya saya ingin sekolah ke sebuah institut kesenian dan pada saat itu saya memilih Yogyakarta karena memang saya sudah pernah mengetahui beberapa informasi tentang kalau kamu mau menjadi seorang seniman itu kamu harus sekolah ke gitu kan. Walaupun sebetulnya karena bapak saya adalah guru dan dia menginginkan saya sebetulnya untuk menjadi seorang pengajar dan saya memilih, saya tidak suka mengajari orang gitu kan. Saya ingin menjadi seorang yang ya mengalir begitu saja sesuai dengan keinginan saya gitu. 然后，所以他在1996年高中毕业之后，他就决定要去念艺术学院，就是日惹的艺术学院。日惹在印尼的爪哇岛的中部，然后它是一个一般的印尼的年轻人如果想要成为艺术家，都会去那边念大学的一个城市。然后，可是当时他说他的爸爸其实是比较希望他成为老师，然后他就说不要好了，我还是想要成为艺术家，所以他就去注册，然后就去那边念美术系。Dan akhirnya saya memilih Jogja dan saya memutuskan untuk berangkat ke Jogja untuk belajar seni rupa dan pada saat itu tahun 99 seni rupa juga belum begitu yang paling populer pada saat itu untuk konsep seni rupa di Indonesia adalah yaitu mengenai 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau tidak seni lukis, itu seni patung gitu kan. Nah, karena kedekatan saya dengan seni lukis, saya memilihlah pilihan saya jatuh di seni lukis sebetulnya gitu kan. Dan walaupun pada akhirnya ini berubah jauh dari pekerjaan sekarang yang saya lakukan gitu kan, tapi nanti di tengah itu ada cerita yang mungkin akan menarik kenapa sampai akhirnya saya berubah total sebetulnya dari apa yang saya inginkan pada awalnya gitu. 然后说，其实，在1999年进入美术系，其实在印尼是没有太多选择的。然后就像日惹的艺术学院，你进去也只在美术系里面，你只能选择做一般的绘画或者做雕塑。对，然后他因为只有这2个选择，所以他就选了绘画的那个叫什么？就是这个美术系里面可以选有2个学程，然后他选的是绘画。然后他等一下也会讲一下为什么他在这个那么这个限制下，他最后还是可以变成做数位的媒材。Ya, dan sampai pada akhirnya karena sebuah alasan saya harus pindah ke Bandung karena pada saat itu mungkin saya mungkin di bawah 2 tahun saya berada di Institut Seni Jogja ya, sampai akhirnya saya memutuskan ke Bandung karena sebuah alasan tertentu. Mungkin pada saat itu ya agak sedikit chaos situasi mahasiswa pada tahun 98-99 sampai akhirnya beberapa teman itu kan
pecah gitu kan, Hmm. pecah. Dan ya karena ada sebuah tragedi yang mengharuskan saya pindah dari sana, terus saya mencari seorang teman, dan kebetulan ada teman di Bandung, kebetulan dia praktisi teater. Nah, dan dia memberikan sebuah, kamu sudah tinggal saja dengan saya di saya juga tinggal di Institut Seni, dan saya pikir dia punya sebuah tempat ruang untuk saya menginap atau dan lain sebagainya. Ternyata saya selama beberapa bulan itu tidur di sebuah kampus seni yang baru ya, tidak disadari gitu. 然后就是，可是他在日惹的艺术学院其实也没有念到毕业，他在那边待了大概2年的时间。然后有一点要跟大家提的是，就是印尼在1998年其实就整个政治局势是比较混乱的，有很多学生运动，所以在1998年之后，其实到2003、2004这个时期里面，其实学校是一个很混乱的状态。然后那当然也包括说，在1998年之后，在日惹的艺术学院，他们有一些学生运动，其实他们就是占屋啊，然后去做艺术创作，所以它其实不是一个正常的学习环境。所以他后来就决定，刚好有一个在万隆在西爪哇的朋友，就跟他说，不然你就回来万隆，然后万隆也有艺术学院。然后当时那个朋友他是在做剧场工作的，然后他就被他说服，然后就搬回去万隆，然后他之后就一直住在那间学校，他也没有宿舍，他就住在学校里。Nah, sampai berikutnya itu saya sampai dekat dengan yang namanya proses teater, karena pada saat itu juga saya baru mengenal teater itu hanya mengenal bahasanya saja gitu kan. Nah, tapi kebetulan waktu itu teman saya itu sedang berproses teater, jadi saya mencoba melibatkan diri untuk berproses bersama. Dan sampai teman saya itu menawarkan, kamu tidak usah pulang lagi ke Jogja, kenapa, toh di sini juga ada fakultas seni rupa itu baru dibuka, kata dia. Karena pada saat itu di SSI Bandung itu jurusan seni rupa itu baru mulai dibuka dari tahun 1997, dan saya saya masuk tahun 2000, berarti 5 tahun ya, angkatan kelima, dan itu masih dalam proses percobaan gitu kan. 然后他后来因为跟这个剧场的朋友一直住在那间学校里面，所以就常常跟着去制作新的剧场作品。然后最后就这朋友就跟他说，那你就注册嘛，就是来这间学校当学生好了。可是，在那个时候，万隆的艺术学院的美术系其实才刚成立不久，就是它是1997年成立的，然后他到那边到万隆的时候是2000年，所以他觉得自己其实是很像白老鼠一样，就是进去了这个还没有成立很久的美术系学习。Iya, dan sampai akhirnya teman saya itulah yang mengenalkan bahwa di sini tuh seni rupanya sedikit berbeda dengan seni rupa yang kamu yang sebelumnya kamu ketahui, bahwa di sini tuh adalah seni rupa pertunjukan. Terus saya bertanya, seni rupa pertunjukan itu sepertinya apa sih? Dan itu yang membuat rasa penasaran saya lebih besar. Saya ingin mencoba dan akhirnya mendaftarkan diri dan masuk gitu kan. Nah, tapi karena pada saat itu seni rupa pertunjukan mungkin di Indonesia itu juga masih terbilang baru. Tapi kalau konsep pertunjukannya itu sendiri sebetulnya itu sudah terjadi ya, karena di Indonesia sendiri konteks atau konsep seni tradisi itu udah berlangsung karena keseharian ya, karena di Indonesia itu banyak sekali ya budaya, dan budaya itu juga mereka mempunyai keyakinannya masing-masing, sampai akhirnya konsep yang namanya konsep pembangunan tradisional itu sangat populer sekali di Indonesia gitu kan. Nah, sampai akhirnya apa menariknya seni rupa pertunjukan gitu kan pada saat itu, dan saya akhirnya mencoba mencari, walaupun pada akhirnya ya saya menemukan bukan di seni rupa pertunjukan itu sendiri, malah di
ya itu proses dengan teman saya itu sampai akhirnya saya mengenal salah satu komunitas teater yang pada akhirnya itu memberikan apa ya arah yang bagi saya ya saya bersyukur berada di sana gitu. 然后就是他进到这个美术系的时候，他才发现其实跟日惹的艺术学院的美术系有很大的不同，因为在日惹的艺术学院学的是纯美术或者说当代艺术，可是在万隆的艺术学院，他们学的是表演艺术的美术，就是这个我有点难翻成中文，就是舞台的美术，应该这样讲吧？对，然后因为在那个时候，其实印尼其他的艺术学院也没有这个系，所以他也很陌生。他说进去之后在想，这到底在学什么？就是也没有，就是没有听过这样子的东西。可是他后来想，其实表演艺术在印尼其实是对一般的印尼人，或说对一般的印尼庶民社会来说是不陌生的，因为从传统的表演艺术到当代的，其实这个是大家每天都在接触的东西。对，所以从那个时候开始，他才有机会在一个美术系的这个圈圈里面去去就更接近表演艺术本身。Ya dan pada saat itu juga karena mungkin saking barunya jurusan seni rupa pertunjukan dan itu juga baru mungkin dipopulerkan ya pada saat mungkin di Indonesia 97 itu adalah pertama dipopulerkannya seni rupa pertunjukan. Dan kenapa seni rupa pertunjukan itu hanya berada di Bandung pada saat itu dan mungkin saya rasa juga sama halnya dengan apa namanya tuh isi yang ada di sekolah seni rupa yang ada di Jogja, Padang Panjang, karena STSI pada saat itu juga ada beberapa di. Nah, tapi maksudnya kalau yang di luar Bandung itu sebetulnya mereka sudah punya track record sendiri, seperti halnya ITB atau isi Jogja, mereka sudah punya sejarah sendiri tentang keseni rupaannya gitu kan. Nah, karena di STSI Bandung itu yang disetujui pertama kali itu karena memang mereka mengangkat konsep seni pertunjukan, yaitu maksudnya untuk mengimbangi beberapa jurusan atau fakultas yang ada di STSI Bandung pada saat itu, karena STSI Bandung sendiri mereka lebih dominan ke seni pertunjukan ya, ada teater, ada tari dan musik gitu kan, dan mereka juga membutuhkan elemen pendukung atau misalkan metode artistik khusus untuk pemanggungan mereka gitu kan, maka dibuatlah seni rupa pertunjukan gitu. 太长了，没有，他就是说，就是为什么，就是他要解释为什么说当时的这个戏，这一个做剧场美术或者说舞台美术的这一个系会只有在万隆有。然后其实在这之前，其实每个学校不同的有艺术科系的学校，就很多学校都有这些系。可是当时在万隆的艺术学院，其实会成立这个系，是为了要去培训一批人，是可以去做这些后台的工作的，包括就像说在万隆的艺术学院，其实跟其他艺术学院不同的是，它最有名的其实都是表演艺术科系，不管是剧场啊、舞蹈还是音乐等等。所以是1997年的时候成立这个系，就是为了要去让这些表演艺术工作有一些技术的人才可以被培育出来，所以才出现了这个系，就是它是顺着这个学校的传统去发展出来的一个系所。Ya, dan sampai akhirnya saya bertemu dengan mungkin salah satu pelopor teater, ya itu bisa dibilang teater modern ya, tapi maksudnya teater modern yang maksudnya mereka punya sebuah proses yang berbeda dari beberapa teater, karena awal tahun 2000 juga saya sudah mengenal beberapa produksi teater, tapi pada saat itu saya rasa
saya tuh tidak memilih teater karena pada awal saya bertemu dengan proses teater itu terlalu membosankan bagi saya gitu kan. Saya lebih cenderung bosan karena ya seperti pramen gimana ya, pramen itu seperti sandiwara ya itu. Jadi kalau misalkan untuk generasi seperti saya gitu kan ya, tapi itu juga memang patut diapresiasi dan pada akhirnya akan menjadi sebuah proses pembelajaran yang menarik. Toh pada akhirnya ketika saya bertemu dengan teater yang saya, komunitas teater yang saya akhirnya saya berada di sana, menariknya adalah toh pada akhirnya prosesnya juga kembali kepada teater rakyat, teater tradisi, tapi bagaimana caranya mereka mengangkat konteks tradisi itu menjadi suatu hal yang lain. Nah di sini ada proses yang menarik gitu kan. 就是说他一开始在参与制作都是比较当代的剧团，然后其实他就是要解释一下为什么他去这个剧团，可是他最后没有想要成为剧场人。然后说对他来说，其实他就是意识到自己如果成为一个做剧场表演的人，他应该会很快就觉得很无聊。就是说，那个都是剧本啊，就是你写剧本，然后照着演。那对他个人来说，他应该不会觉得太有趣，所以他才其实一直做是在做美术这一块。然后，可是在这个过程里，因为也接触到一些传统的表演艺术，所以其实又回去让他继续思考说，在传统表演艺术跟当代的剧场艺术的制作上，他再去找他们的共通点跟可以把它做统整的地方。然后接下来他会介绍他待得比较久的一个剧团。Ya, dan ini adalah kelompok teater pertama yang saya kenal, yang maksudnya kenal di sini saya terlibat langsung dalam proses mereka, walaupun pada awalnya saya juga hanya membantu gitu kan. Nah, sebetulnya dalam sejarah awalnya teater payung hitam ini kenapa disebut teater payung hitam, sebetulnya hanya sebatas nama, tidak memiliki makna apa-apa ya. Tapi pada akhirnya jadi kalau menurut senior saya bahwa kenapa diberi nama payung hitam, karena ketika dia diundang dalam sebuah proyek, karena pada awalnya teater payung hitam juga adalah teater modern biasa ya, dan dalam artian mereka selalu membawakan naskah-naskah populer dari Eropa dan lain sebagainya. Maksudnya ada naskah-naskah populer yang mereka angkat sampai itu kalau nggak salah awal 98 ketika reformasi di Indonesia atau zaman Orde Baru, itulah awal perubahan dari teater payung hitam sebetulnya. Dan payung hitam ini tuh diambil ketika dia ada yang memberikan sebuah proyek dan dia disuruh main di salah satu event. Terus orang yang punya event itu bertanya, ini nama kelompok teaternya apa? Nah kebetulan pada saat itu properti yang mereka gunakan adalah payung yang hitam itu. Yaudahlah ini kita pakai nama gitu kan. Walaupun pada akhirnya simbol dari payung ini adalah yaitu sesuatu yang bisa melindungi. Ya sampai akhirnya dianalogikan ke sana. 然后说他这个剧团黑伞剧团是他最早在万隆认识的一个剧团。可是要先说的是，这个剧团从1981年成立到1998年这一段时间，它其实没有一个它也不是叫这个名字。然后它一开始也像一般的当代的小剧场一样，它就是会去改编一些国外的剧本，然后就把它变成一个剧场表演这样。可是，在1998年，印尼发生了就是印尼开始做政治改革、民主化之后，这个剧团有了一个很大的改变，就是他们尝试更多的是环境剧场，或者说是没有用语言去表演的方式。然后在1998年的时候，他就说黑伞剧团就被邀请去表演，然后那个时候就有人提问说，那你们这剧团叫什么名字？然后当时他们在那一个作品里面，他们有拿着黑色伞，他们说那不然就叫这个名字好了，所以最后就一直用这个名字用到现在。
所以在那之前其实是它就是一个一般的剧团，就没有什么太特别。可是1998年是一个很大的分水岭。Ya, dan ini gambar yang 3 di atas ini adalah 3 dari beberapa produksi awal teater payung hitam yang mereka masih membawakan karya-karya orang lain yang maksudnya mereka adaptasi sendiri sampai 97 itu adalah puncak mereka mengeksplorasi naskah-naskah populer gitu kan. Nah, ketika 98 itu adalah masa pergulingan Orde Baru kan, Orba gitu kan di Indonesia, dan itu sebetulnya tidak hanya dalam konteks teater tapi dalam proses seni di Indonesia, terutama seni rupa dan teater itu sangat dipengaruhi oleh fenomena momen di mana pergulingan Orde Baru itu sangat mempengaruhi kepada karya-karya gitu kan. Nah, dalam dekade 98 pertama Kaspar itu sebetulnya sudah dibuat 2 kali. 2 kali itu 94 sama 97, dan 97 ini adalah adaptasi kedua. Jadi mereka sudah, jadi dalam dekade 1982 mereka itu masih menggunakan kata-kata. Nah, tapi dari 98 sampai ke 2001 ya kurang lebih, mereka sudah menghilangkan kata-kata itu sendiri. Jadi kata-kata itu sudah diproyeksikan kepada suara benda-benda dan suara tubuh, dan tubuh ya pada akhirnya menjadi bahasa yang sangat populer pada akhirnya dalam proses teater payung hitam gitu kan, seperti itu. Dan tubuh itu sendiri adalah analogi dari ya kekakuan fenomena pada saat itu gitu. 等一下，太多了。好，就是说这个是当时的黑伞剧团在1997年之前的一些表演的照片，然后在这些作品里面，他们还是大量的使用语言，然后大量的去不是就是很多作品都还是改编自别的剧本作品，然后可是像他说这 Kaspar 他其实之后还有再被改编过一次，然后在1998年之后，他们就是几乎是去刻意的去不是讲话，就是不用语言去演出，开始用身体去叙事。对，所以在就是1998年其实是新秩序时代的最后一年嘛，就是在雅加达的5月暴动之前这段时间，从1965年到1998年，其实都是在新秩序时期，这个是一个比较高压统治的时代。然后，所以在那之后，黑伞剧团其实就开始去探索自己的身体，然后去探索怎么用非语言的方式去创作。Ya, dan saya akan kasih contoh, misalkan dalam Kaspar yang tahun 97 terakhir, pada tahun 94 mereka masih menggunakan, karena Kaspar ini kan salah satu penulisnya itu kalau nggak salah Peter Hanke dari Jerman, dan naskah atau scriptwriter-nya adalah beliau. Jadi Payung Hitam pada awalnya tahun 94 mereka membawakan karya pure, dalam artian mereka masih menggunakan dialog, tapi yang 97 mereka karena situasi di Indonesia menjelang ya pergulingan Orde Baru, suara orang itu sangat suara televisi, suara informasi mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungan itu sangat membuat bising orang-orang, dan mungkin banyak seniman gitu ya yang dipengaruhi oleh suara-suara bising politik pada saat itu, sampai akhirnya direktur dari Payung Hitam ini sendiri dia menghilangkan kata-kata itu dan hanya kaleng-kaleng rombeng yang bersuara. Jadi dari awal sampai akhir itu sebetulnya hanya ya itu kaleng-kaleng rombeng itu kita eksplorasi
sejauh mungkin bagaimana kita hanya berbicara hanya mempelajari seperti orang kalau misalkan berbicara tentang konteks A atau konteks B itu mereka punya varian suara yang sepertinya seorang ini membicarakan suatu hal penting, seorang ini membicarakan suatu hal yang berbahaya atau apapun. Tapi dalam konteks suara di sana itu bisa orang bisa membaca ke atau menginterpretasi ke arah sana gitu kan. Nah, cukup. 然后这边只是在解释说为什么要去做这个简化语言的过程，就是说在1998年之前，其实整个印尼的社会跟政治局势是很混乱的，然后你可以在很多不管是新闻上啊、广播上都听到各种人在谈论政治，所以其实为什么在像他刚才讲的这个 Class Bar 在第2次改编演出的时候，他就已经没有在用语言，就是最后一次演出是1997年，然后在那个时候去消除这个语言，其实就是为了要回应当时的社会情境，就是整个社会是很混乱，然后有非常多的噪音，所以他们就把语言这块省去，然后在舞台上会发出的声音，其实是这些器具会发出来的声音。Ya, dan yang berikutnya adalah merah bolong putih bolong. Merah bolong putih bolong ini adalah kalau kita lihat tipikal atau gestur orang di sini adalah orang Indonesia pada saat itu apa ya? Orang bukan sisi kejelekannya, tapi tipikal orang-orang nah, kalau director saya atau Rahman Sabur pada saat itu melihat sosok ini adalah seperti sosok kaum dogol. Sosok kaum dogol itu sosok-sosok orang golongan kelas bawah, tapi mereka mempunyai spirit yang kuat untuk mendobrak sebuah keinginan, karena setiap orang itu punya keinginan yang berbeda-beda gitu kan. Nah, tapi pada saat itu keinginan itu adalah bagaimana caranya kita merdeka dari rejim-rejim yang ada. Itu masih berbicara tentang konteks politik gitu kan. Nah, merah bolong putih bolong, merah di sini pun adalah analogi dari darah kita manusia, dan putih di sini adalah putih tulang kita, bahwa kita itu mau siapapun kita kita tetap manusia gitu kan. Tapi bolong dan doblong itu kan sama halnya dengan konteks bolong atau kosong. Tapi kalau bolong masih dalam konteks yang masih enak kita rasakan, tapi kalau doblong itu sudah melampaui, bolongnya itu sudah di luar batas gitu kan, itu sudah benar-benar rusak gitu. 然后他现在刚刚讲的是这一个很多人提着水桶的作品，然后他如果直接翻译的话是红，就是美拉是红色，波隆是洞，然后布地是白色，斗布隆是一个很像黑洞这样无止境的洞这样子。然后它其实在讲的其实是就是说白色其实就像人的骨头是白色的，然后血是你的血，红色是你的血跟你的肉，所以他讲的其实是很多在印尼的底层人民他们怎么去从每一个不同的时代去解放自己。然后他说其实这些所谓社会底层的人，他们的意识跟理想性是很高的，大家很能适应环境。然后这里面讲的就是说他们怎么在他们的那个身份然后利用他们的意志去度过每一个不同的时代，然后去让自己可以自由这样。Ya, dan kedua ini adalah menjadi puncak proses pencarian kelompok kami Payung Hitam pada saat itu menjadi teater mini kata gitu kan. 所以这两部作品其实是黑伞剧团在1998年之前最重要的两部作品，它是这个剧团转型的两出最重要的作品。Ya dan
mulai dari sana ya setelah rejim Orde Baru tumbang dan kita ya maksudnya tuntutan dari semua mahasiswa pada saat itu direalisasikan, dalam artian pemimpin kita yang kedua itu sudah lengser dan diganti oleh pemimpin baru. Nah, dari mulai saat itulah Payung Hitam memiliki proses yang jauh dari akar awalnya gitu kan. Nah, tapi yang menarik karena setelah dekade dia stroke, dia punya penyakit terjangkit penyakit stroke di mana setengah badannya dia itu ya mati rasa, tidak bisa digerakkan dan dia juga tidak bisa berbicara. Nah, saya masuk pada generasi yang itu gitu kan. Sebenarnya yang dari 97 ke sana saya hanya tahu sedikit sejarahnya. Nah, tapi yang menarik setelah itu mereka membuat teater lingkungan di mana ya proses pencarian yang menarik adalah ya ketika si sutradara tadi mati rasa setengah badan, terus dia itu seperti ingin melawan keinginannya untuk bergerak dan ingin berbicara karena setengah tulangnya dia tidak bisa digerakkan. Jadi kita mempunyai proses selama 3 tahun. Ini gambar yang tadi ya. Aku translate。boleh。就是他说，刚刚要讲的是说，就是剧团的导演是为什么开始去思考说要去探索身体这件事，因为在1998年之后，黑伞剧团的作品其实就最关注的就在身体的表演、身体剧场或者说环境剧场这2个方面，然后说其实是在那之前就是导演就中风了，他就是有一半的身体是没有办法动的，所以他其实在整个中风的经验里面，他因为他有一半是能动的，有一半不能动，所以在他不能动的那一半，他一直在抵抗自己的意志，说我要怎么样才能动。对，所以他其实是从因为他生病了，所以他才开始觉得应该要去探索身体，所以大概整个3年的时间，他们的导演跟这些剧团的人都在实践这件事。Ya, dan dari sana itu dia mencoba mencari bagaimana ya sampai akhirnya dia mencoba membuat konsep teater tubuh gitu kan. Konsep teater tubuh ini sebetulnya berdasarkan dari ya proses pencarian yang dilandasi oleh keinginan dia untuk bergerak yang dilatar belakangi oleh penyakit yang pada saat itu dia miliki. Jadi selama 3 tahun kita berproses dia bikin salah satu judul Puisi Tubuh yang Runtuh. Sebetulnya Puisi Tubuh yang Runtuh ini bercerita tentang keinginan dia ingin menggerakkan tubuh gitu kan. Dan di sanalah mulai proses menarik di mana kita yang biasanya kita latihan di sebuah gedung atau ruangan yang kosong, sekarang kita harus pergi ke gunung selama 1 minggu atau kita pergi ke sawah selama beberapa minggu, terus kita pergi ke sungai yang berbatu dan mempunyai air yang deras. Jadi kita beberapa minggu itu latihan di alam yang bebas seperti itu. Pertama karena dia mencari tempat yang jauh dan kita harus berjalan. Itu karena pertama dia ingin berusaha melawan kekakuannya dia dan ingin dia melawan ya supaya saya bisa bergerak dan normal kembali gitu kan. Dan pada akhirnya ya dia memaksakan seperti punya keinginan, saya tuh ingin bergerak seperti kalian gitu kan, tapi saya tidak bisa. Dan dia hanya memaki-maki karena dia kan seorang yang pemarah dia. Jadi aku translate. Iya boleh.
就是说当时他们大概有3年的时间，他们常常会带到河边，还有田里面，或者说山上去练习，去探索自己的身体。那为什么会这样说？因为说导演是个很容易生气的人，就是他当时又没有办法动，所以他就跟团员们说：“我希望我可以像你们这样子可以动这样。”所以就有点半强迫这些团员要到这些很艰困的地方去探索自己的身体。Ya, dan latihan kita itu seperti kita disiksa ya sama. Tapi ya mau tidak mau, tapi itu juga pada saat itu bagi kita sebuah pengalaman yang aneh, kok kenapa kita disiksa seperti ini gitu kan. Kita harus berendam di lumpur, kita harus berendam di air, kita harus memukul-mukulkan batu seperti proses di merah bolong yang tadi gitu kan. Itu sebetulnya batu-batu yang besar, batu-batu yang digantung dari siling panggung sampai batu itu mungkin berjarak hanya 2 jari dari hidung atau kepala kita. Dan itu selama pertunjukan kurang lebih 1 jam, batu itu terus berayun dan kita harus bergerak di bawah batu itu. Itu kan sebetulnya kayak apa ya? Sosok sadomasokis itu apa ya? Orang itu yang akan cinta akan. Jadi kalau misalkan orang tersiksa itu senang dia tuh gitu ya. Seperti hal seperti itu. 然后说他觉得他参与了这整个过程，他觉得其实好像自己在被虐待这样子。然后就像他说，你就是被迫要到这个泥巴里面泡在里面，然后去探索。然后他像就像有另外一个作品，他们其实在上面掉了很多巨大的石头，然后那整个1个小时的表演里，那些石头会全部一直晃来晃去，然后这些人就在这些石头下面表演，然后它的距离是大概它晃过去的时候，大概是在你的脸前大概2公分这样过去，或者在你的脑袋后面。对，所以可是他们说，其实那个是一个又爱又恨的感觉，就像你可能被虐待，可是你会有一天你就喜欢上那个感觉，被折磨的感觉。Dan ya beberapa tahun pertama gitu kan, yang sampai akhirnya ya kita juga terbiasa dengan proses-proses seperti ini ya. Terkadang kita mulai dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Jadi jam 4 pagi itu kita masih berada di dalam air. Terkadang suruh diam 1 jam gitu sampai kulit kita itu keriput. Dan dia sutradara kita cuman tersenyum di atas kita gitu kan. Kamu bicara kamu harus bicara gitu kan. Itu sampai pagi. Dan sampai akhirnya 3 tahun itu dia sembuh. Jadi awalnya kita itu berdoa semoga cepat sembuh ya sutradara kita. Tapi pada akhirnya ketika dia sembuh, aduh kenapa dia sembuh ya gitu. Pada akhirnya kita ya itu hanya lelucon kita. Tapi ya dalam proses pencarian awalnya ya mereka itu seperti ini gitu kan. 然后说，其实他们就像他说，有时候这些练习是晚上8点才开始，然后一直持续到隔天的凌晨4点。然后说你可能就要泡在这样子的水里，先泡。导演就是说你们先泡1个小时，然后因为他们不能他就只能在旁边看，然后他会说，好，你现在讲话这样子，要先泡1个小时，然后这样一路泡到早上。然后他就说这个过程持续了3年，导演就好了。可是其实他们每次在练习的时候，他们都祷告说，希望导演可以赶快康复，不然我们就要一直被折磨这样。Nah di sini ini yang seperti ya, jadi kita bermain di bawah batu yang sudah kita ukur mungkin 2 jari dari kepala, dan kita juga membuat itu seperti 2 tong drum kita isi dengan batu-batu, dan kita membuat hujan batu, dan seseorang dia mungkin dihantam kerikil batu selama kurang lebih 10 menit, dan itu terus dia dihujani batu. Dan kebayang kita latihan ini tuh hampir setengah tahun. Jadi kepala kita tuh sudah benjol itu. 这个剧这个作品在前面大概跟石头一起练习了半年，然后说其实这里面不是只有在推这些石头，还有下石头雨，然后就下面会有个演员要被这些石头雨就是打
所以他们其实，在那半年的排练期间，大家就是头上都是伤口。Dimana di sini juga ini pengalaman saya selama saya berproses di teater. Selain saya harus main, saya harus menyiapkan semua gantungan batu, saya harus menyiapkan dan saya juga mengoperate langsung lampu selama pertunjukan. Jadi ketika bagian-bagian tertentu saya itu diusahakan harus keluar untuk istilahnya mengganti cue untuk perubahan peristiwa dari lampu, dan itu sangat itu pelajaran sangat menarik pada akhirnya, walaupun sebetulnya saya juga tersiksa pada saat itu. Selain saya harus mengangkut batu, mengayunkan batu, saya juga harus membuat segala macam untuk kebutuhan pertunjukan di sana. Tapi di sana saya mencoba belajar tentang yaitu konsep kesederhanaan dari sebuah produksi teater pada saat itu. Dan saya juga menyimpulkan bahwa teater visual, saya mengenal konsep teater visual atau konsep seni rupa pertunjukan awalnya ketika bergabung dengan mereka gitu kan. Jadi di sana juga saya mencoba belajar bagaimana membuat jadi bahwa lingkungan atau fenomena yang ada di hadapan kita itu sebetulnya bisa menjadi inspirasi menarik gitu ya. Contoh halnya misalkan kenapa pada akhirnya teater payung hitam dia membuat konsep teater tubuh dengan lingkungan. Jadi ya seperti halnya kita ya. Jadi taruhlah manusia itu dianalogikan sebagai tubuh. Jadi siapapun atau ya selama itu manusia ya itu tubuh-tubuh gitu kan. Jadi kalau mereka itu menyebutkan bahwa tubuh dengan kita, tubuh dengan lingkungan, itu adalah semacam analogi permainan tubuh. Jadi kita itu berhadapan dengan beberapa elemen di dalam lingkungan kita, seperti halnya kita mengenal orang lain. Tubuh saya dengan tubuh seseorang, tubuh saya dengan lingkungan. Lingkungan di sini adalah ya di mana kita tinggal, ya itulah tempat kita gitu kan. Dan terus ya tubuh pribadi atau tubuh personal, yaitu diri kita gitu kan. Jadi 3 hal itu tuh yang sebetulnya membuat itu salah satu konsep atau spirit dari teater tubuh payung hitam pada akhirnya. 刚这个段有点太长，就是他刚才主要解释的是说，为什么在后来的这些不管是身体的探索啊，或者说制作作品中一直很强调身体，因为他说其实他们强调的是每个人的身体，还有身体跟身体的关系，就是这些每一个个人的身体怎么在环境中存在，这个其实是黑伞剧团要透过剧场去寻找的答案。然后说其实他在当时在里面，他除了要跟着练习之外，就是去找这些石头啊，还有去把这些石头挂起来，让大家被折磨什么，这些他都要做。对，可是他其实也是在因为加入这个剧团，他才有机会把他在学院所学到这个视觉艺术的东西真正的放到舞台上去做实践。Ya, jadi dalam pertemuan saya dengan komunitas teater ini, yaitu tadi saya belajar mengenai tentang proses tubuh, proses lingkungan, dan dimana ya yang menarik adalah ya proses kesederhanaan tadi gitu kan. Nah, walaupun sebetulnya proses saya juga ketika bertemu dengan kelompok teater lain itu tidak jauh berbeda, tapi maksudnya secara waktu ya itu nyaris bersamaan. Mungkin 3 tahun setelah saya bergabung dengan teater payung hitam tuh saya masuk di salah satu produksi teater yang sampai sekarang juga ya saya pikir itu bisa mempengaruhi proses kreatif saya gitu kan. Nah, yang satu lagi ini tuh adalah komunitas teater yang dia ya bisa dibilang itu teater modern yang pure modern di sini tuh dalam artian kita sampai sekarang masih mengandalkan proses itu dari sebuah naskah yang
ya naskahnya itu juga apa namanya tuh diadaptasi dari beberapa sutradara atau penulis terkenal gitu kan di dunia, dan kebetulan main teater ini juga senior atau pendirinya juga mereka lebih banyak pernah mendapatkan beberapa kesempatan hibah untuk belajar atau mengapresiasi teater di Jerman gitu kan. Dan Jerman atau Eropa bagi komunitas teater yang saya komunitas teater kedua yang saya singgahin itu lebih dominan bermain di wilayah itu, dalam artian ya itu lebih sangat modern sekali, dan kalau misalkan dibandingkan dengan teater yang tadi itu sangat jauh sekali. Nah, yang main teater yang sekarang itu dimana kemampuan saya menguasai hal yang sifatnya digital itu sepertinya mendominasi gitu kan. Dan saya juga bukan orang yang begitu kompeten di bidang itu pada saat itu. Itu 2004。就是他接下来要讲的，其实他说其实，在黑伞剧团里面，其实因为跟着排练，所以其实在不管是美学上啊，还是对于身体探索上，其实对他来说得到了很多的启发。可是，在同时，他其实也加入了另外一个剧团，然后叫做 Mind Theater。Mind 就是玩剧场，这样就是这个剧场就玩剧场的意思。然后这个剧场其实跟黑伞就会有很大的不同。然后这个剧团其实是由一个澳洲跟印尼的剧场人创立的。然后他们其实是一个非常现代，就漂漂亮亮这样的剧场，跟黑伞不太，他们都在田里泥巴里面，对。可是他说，其实在这边他也比较大量的开始去用视觉还有数位美材的东西去做整个剧场的美术，其实比较多的启发是在这个剧团里。Ya, karena pada awalnya main teater juga didirikan oleh dua penggagasnya, itu adalah satu orang dari Indonesia yaitu sutradara kami juga gitu kan, dan satu lagi dia seorang dari Melbourne. Dan jadi kedua orang itu pada tahun 95 mereka membuat teater Indonesia Melbourne seperti itu, dan sampai sekarang pun kita masih berkolaborasi bersama. Dan ya mungkin karena kesepakatan mereka berdua yang sampai akhirnya membuat main teater ini juga ketika saya masuk saya mendapatkan pengalaman yang lebih dari sebelumnya gitu kan. Dimulai yang sebelumnya tadi saya bermain tanah, bermain istilahnya main kotor-kotoran itu udah sering. Nah, tapi di sini ada suatu hal yang menarik juga untuk proses perjalanan saya, di mana saya mengenal teknik digital gitu kan. Karena kerap sekali mereka memanfaatkan teknik multimedia atau bermain proyeksi interaktif gitu kan dalam sebuah proses pertunjukan. Itu menjadikan sebuah keharusan saya belajar kembali salah satu media baru gitu kan. Media baru di sini adalah yaitu teknologi seperti tadi untuk menunjang kebutuhan seni panggung modern gitu kan. Dan itu saya pikir sampai sekarang juga tidak lepas ya dari konsep ya, karena zaman juga sudah berkembang begitu jauh dan pesat, dan teknologi di sini juga memberikan peluang khusus bagi keberadaan ya seni rupa di dunia malah gitu kan. Walaupun sebetulnya konteks new media art atau seni baru ini juga digagas mungkin awal tahun 2000-an lah gitu kan, seperti itu. 然后说，其实因为后来加入了这个 Mind Theater 这个剧团，然后他做的其实是中文应该叫艺术总监嘛，artistic director 美术总监，对，反正就是说他在这边其实
又发现了另外一个世界，因为他必须要去学新的东西，就是大概在2000年之后，在印尼开始利用大量的投影，或者说数位媒材，或者说新媒体的东西，把它做成，不管是灯光或者说投影，其实都变成说是现在印尼当代剧场很重要，而且是很必须的一个环节。所以它其实是加入了这个剧团之后，他才被迫需要去大量的学习，然后并且去做实践。然后他就说，其实在之前跟黑伞真的不一样，他们都在玩一些把自己搞得很脏的东西。可是在这边其实是完全的新的事，尤其在2000年前后，其实它是在印尼还是一个很新的技术。Ya, dan seni media baru ini juga bisa dikategorikan sebagai seni kontemporer ya, yang termasuk ke dalam gerakan seni pasca modernisme ya, yang maksudnya salah satu bagian avant-garde atau pendobrakan gaya baru dalam era seni rupa modern gitu kan. Dan bila bisa ditinjau dari berdasarkan kronologisnya gitu kan, bahwa kemunculannya juga itu tidak jauh dari bagaimana peran teknologi media baru itu sebagai medium ya kayak menjadi sebuah keharusan gitu kan pada era sekarang. Kayak misalkan sekarang sudah banyak genre-genre seni rupa seperti halnya ada light art misalkan, terus ada sampai sound art pun, dan banyak lagi lah. Jadi sampai happening atau performing arts juga masuk di dalam konteks seni rupa baru pada akhirnya gitu kan. Jadi ya sekarang berbicara konteks seni rupa juga sudah tidak ada batasnya kalau saya rasakan gitu kan. Dan itu juga saya rasakan dalam ketika kita berproses dalam konsep seni pertunjukan pun gitu kan, seperti itu. Dan memang pada awalnya juga, karena kalau dalam konteks seni pertunjukan kita itu adalah ya itu kan lebih cenderung ke proses ensemble gitu kan. Jadi dimana kita juga memerlukan elemen lain. Jadi kita juga tidak bisa berdiri sendiri gitu kan. Nah, tapi kembali lagi ke dalam konteks seni rupa pertunjukan, bahwa pada akhirnya beberapa konsep visual yang berada di dalam konteks panggung ini bisa kita tarik keluar menjadi karya visual, tentunya dengan konteks yang lain gitu kan. Konteks yang lain di sini adalah yaitu kita berarti harus mengenyampingkan atau membuang alur atau pola dramatik dari sebuah pertunjukan. Karena kalau teater atau ya taruhlah teater, kalau teater itu kan ada konteks dramatik atau proses dramatik gitu kan, dimana setiap segmen atau setiap pasnya itu mempunyai alur atau cerita tersendiri gitu kan. 好，简化，就是刚刚这段其实主要要讲的就是说，其实在后来就对他的认知来说，其实在印尼的当代艺术，怎么讲，就是做剧场的美术，或者说表演艺术或舞台的美术，其实在印尼它也被现在也被归纳在当代艺术里面。然后所以像现在举例来说，就像现在在印尼也很多人在实践，像是 live art， 那个叫什么，就是现场去做创作，或者说声音的，或者说表演艺术，其实他们这些不同的领域的艺术工作者，他们的作品都可能可以在同一个舞台上被呈现，它其实是可以互相拆开的。可是，在现在印尼的当代剧场，其实更倾向是把不同领域的艺术创作去做汇整，然后在一个舞台上去做呈现。这个是在跟早期其实来说是很不一样的。Nah, dan sampai pada akhirnya kedua proses tadi itu membuat saya seperti saya harus membuat, sebenarnya bukan pilihan, karena apa yang saya buat sampai sekarang juga yaitu perpaduan dari
dua pengalaman saya berada di dua komunitas itu gitu kan. Nah tapi di sini saya mencoba untuk bagaimana kita menyatupadankan kedua struktur itu supaya menjadi suatu hal yang baru. Dan terkadang saya juga mencoba menarik beberapa karya atau beberapa hal yang pernah saya lakukan di dalam komunitas itu menjadi ya kayak personal. Karya personal di sini seperti halnya proses ini saya pernah membuat perahu ini menjadi hanya sebatas perahu. Dan ya pada saat itu saya beri makna bahwa konteks dari awal proses ini juga ya berdasarkan konsep cerita Noah gitu kan, dimana wabah atau banjir pada saat itu menjadi ya fenomena tersendiri dalam proses pancaroba. Dan akhirnya saya mendedikasikan atau membuat salah satu struktur dari bambu. Dan sebetulnya ini juga saya coba dapatkan dari ya beberapa proses dengan payung hitam seperti tadi. Tapi juga di dalamnya saya mencoba mengembangkan teknik digital seperti multimedia untuk membangun sebuah proses cahaya dengan bentuk yang lain gitu. Pencahayaan untuk sebuah pertunjukan ya menjadi suatu hal yang lain. 然后他就是后来其实他就自己再去整理在这两个非常不同的剧团的经验，然后就是去整理说，他怎么样把它变成一个从这两个里面去整理这所有的启发。然后所以像刚刚这是一艘船，就是诺亚的船，诺亚方舟，就是他就举例说，这个作品其实你要把它拿出来当成是一个独立的作品，它就是一个独立的作品。所以其实他现在更倾向说，怎么在一个剧场的装置或灯光中去完成一个自己的作品。然后这些概念是跟整个不管是叙事啊，还有剧本是串联在一起的。然后这个另外一个要谈就是说，怎么去用传统的媒材跟现在的数位媒材或多媒体媒材或者灯光去做结合。就像竹子是一个传统的媒材，然后它怎么去把它变成一个装置，然后用灯光去创造新的语言。其实这是他现在一直都在实践的。Ya, dan sampai pada akhirnya beberapa ya yang saya buat juga ya saya mencoba menarik dari dua pengalaman tadi. Dan itu saya coba terapkan kepada apa yang saya proseskan sekarang gitu kan. Jadi ya saya juga pada akhirnya tidak bisa lepas dari proses seni pertunjukan. Dan akhirnya juga saya menarik bahwa seni instalatif itu lebih cenderung dekat dengan konteks ya itu tadi seni rupa pertunjukan, di mana potensi artistik. Nah, tapi artistik di sini juga sebetulnya ada dua hal yang menarik nih. Jadi di dalam proses berteater juga itu ada istilahnya artistik atau scenery ya kalau di teater. Tapi kalau dalam seni rupa pertunjukan di sini juga ada artistik itu menjadi bahasa umum. Tapi artistik di sini lebih luas dibanding hanya kalau kita berbicara tentang ruang di dalam teater, karena kecenderungan teater dia masih berada dalam wilayah panggung. Tapi kalau misalkan seni rupa pertunjukan dia berada jauh di luar dari hanya sebatas panggung gitu kan. Jadi kalau panggung di sini atau untuk teater ya teater kan dia bermain pada bidang atau ruang yang terbatas, walaupun artistik di sini juga pada akhirnya fungsinya adalah untuk menghilangkan batas-batas panggung tadi gitu kan. Nah, tapi dalam seni rupa pertunjukan konsep artistik di sini tuh ya kenapa dibilang instalatif, sebetulnya kecenderungan instalatif di sini ada proses bagaimana seorang seniman itu bisa
bisa bukan hanya sekedar berhadapan langsung, tapi bagaimana mereka bersetubuh lebih jauh dengan tempat atau ruang yang mereka hadapi gitu kan. Tidak hanya dalam, dan malah saya pikir sudah tidak berbicara lagi masalah panggung seperti kita berbicara artistik di teater gitu kan. Seperti itu. 然后就是刚很漫长的这段谈，其实就是说，为什么他后来也没有那么其实不是只有在做剧场的舞台的设计，或者说美术或装置，是因为其实，在印尼，如果你在剧场里面谈空间，其实你会被限缩到就是舞台这个空间。可是他自己比较认定自己是一个在做当代艺术，是做表演艺术的当代艺术创作，所以他其实是刻意的想要去消弭掉那一个界限。所以其实你可以在这些刚刚的这些投影片上看到，其实他做很多装置已经不是在舞台上了，很多他其实是独立的艺术的装置作品，或者说他就把整个博物馆包起来。其实那个都是要去实践，说要怎么去把那个边界让它消失，然后让这个艺术，让这个美学是它可以更接近大众，然后让大众更直接去感受，而不是被框限在剧场的这个黑盒子里面。Ya, dan begitupun juga untuk proses multimedia ya. Saya yang awalnya tadi saya mencoba bermain dalam ruang terbatas, dan sekarang saya mencoba menarik proses-proses yang di ruang tadi keluar di sini adalah saya mencoba membuat sesuatu berdasarkan jadi dalam ruang nyata di sini adalah entah itu sebuah bangunan atau sebuah ruang yang memang memiliki histori tersendiri untuk lingkungan dan lain sebagainya, dan saya mencoba merespon ruang-ruang yang nyata tadi gitu kan, seperti itu. 对，对他来说，过去在做剧场的美术的这个工作，其实很清楚，它就是有一个空间的限制，所以你要在这个空间里面去发挥去做创作。可是他现在其实比较有很多，他其实是尝试可以再拉出来，所以像刚刚大家看到的在路边的那个投影，其实他就是想要去做更多，是说怎么去回应环境，就像他刚才把这些投影的装置投在一些老房子上面，其实就是这些房子是有它每一栋房子都有它自己的历史，每一个不同的场域都有它自己的历史，然后他怎么用投影或者这些他自己做的装置去回应这个场域的历史。其实这是他现在比较常实践的一个概念。Ya, dan ya itu tadi akhirnya adalah saya bisa mencoba lebih bebas dalam hal mengeksplorasi ruang ya, yang tadinya saya selama mungkin kurang lebih 15 tahun saya berada hanya di dalam semacam black box ya, karena panggung itu adalah ruang hitam yang pada ya itu ruang seolah-olah gitu kan. Nah, tapi sekarang saya mencoba menarik semuanya itu ke ruang yang begitu nyata gitu kan, dan ya itu akhir dari sampai sekarang pun saya masih berproses dengan hal yang sama gitu kan. Nah, tapi lebihnya sekarang adalah bahwa keterlibatan personal atau saya gitu kan, dari pengalaman yang tadi saya lalui, saya mencoba menggabungkannya bahwa itu seperti menjadi ya identitas ya pemanggungan saya gitu kan pada akhirnya. Seperti itu. 这边打个帽，不好意思，我刚才断掉。Apa? Ini tadi jadi kayak. Ya, jadi ujungnya adalah kan sebetulnya ini tadi adalah kalau misalkan kita
awalnya ini dari sebuah proses panggung gitu kan. Kalau misalkan saya tarik ini ke dalam panggung, ini hanya menjadi ya menjadi karya kolektif sebetulnya gitu kan. Tapi ketika beberapa karya ini saya tarik keluar konteks panggung, ini bisa menjadi sesuatu karya yang ya lebih luas saya rasa gitu. OK， 就是说，其实，在剧场里面工作，其实它还是比较强调是一个合作。就你在这边做美术，虽然你是独立做自己作品，可是它整体来说，你其实是合作一起去创造一个新的作品。对，可是他其实现在更想要回到的是过去在做自己的艺术创作这样子，因为他觉得在这里会找到更多的空间，就是说要怎么样在他过去15年的关在黑盒子里面做美术的这个经历里面，再去把自己放出来。他觉得其实这是他个人的追求啦，可是他其实也还是一边的有在做跟很多不同的剧团合作做美术的工作，可是其实他一边的也想要把自己从这个里面再拉出来去做自己的作品。Iya, dan sebetulnya media baru itu jadi ketika sebelum seni rupa awal 2000 mengenal media baru, sebetulnya panggung dari sebelum itu mereka sudah memakai konsep seperti itu, karena panggung di sini pun ya itu tadi karena kerja kolektif gitu kan. Kalau misalkan tadi dalam konteks seni rupa adalah bahwa media baru itu adalah ya mungkin lebih ke hal teknologi gitu kan. Nah, tapi dalam konteks teater media baru di sana adalah ya media sembarang di sini adalah sembarang di sini adalah suatu hal yang pada awalnya itu tidak menjadi sebuah keharusan dalam sebuah proses. Contohnya misalkan tadi dalam proses teater payung hitam, kalau misalkan kita lihat dalam konteks visualisasinya itu sangat jauh sekali dengan tidak ada suatu hal yang sifatnya teknologi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebuah mekanisme atau sebuah mekanik yang terjadi dalam proses Black Moon misalkan yang tadi ketika kita harus membuat sebuah mekanik atau bagaimana bambu itu menjadi sebuah robot yang bisa bergerak gitu kan. Ada konsep kinetis yang harus kita bangun, dan alat apa yang memang bisa ditransformasikan ke sana gitu kan. Ya mungkin proses di panggung pada awalnya sudah ya maksudnya media baru sudah ada pada saat itu gitu kan, dalam proses panggung. 刚刚这段其实跟上面讲的差不多，就是说，就是在剧场里面，它就是新媒体为什么在现在还是在印尼变成说是一个必须的？其实就是像他刚刚举例说，他怎么去用传统的媒材，就是那个竹子去把它做成一个会动的大型的机器人，其实对于他来说，其实就虽然有些人会觉得说，就剧场美术是比较偏技术性的，它不是在创造新的事物。可是对于他个人来说，你去创造一个装置，或者说你怎么去用灯光去体现这样子的，让这个装置有生命力，其实它也是尝试在用视觉化的方式。让观众可以看到这个装置本身它其实也在说故事，它也有它的叙事脉络。对，比较要讲的就是说，就做剧场美术，它也不是只是在做技术支援而已，就其实它也同时在舞台上，它也是在表演。Ya dan itu
sekilas tentang apa ya proses saya pribadi itu sampai akhirnya saya harus mengenal media baru gitu kan. Ya mungkin itu kalau ada sesuatu hal yang memang kurang dimengerti atau memang harus ditanyakan bisa 然后如果就是他简报就大家先做到这边，然后接下来的时间可以让大家跟他做交流。atau tidak ada. 哦，我们就是先拍手感谢他，所以大家可以Terima kasih. 跟他聊一聊。 Sudah? 有没有要？ Mungkin ada sesuatu yang ingin di 要吗？好，用这个好了。就是想请问吧，就是从过去就是之前一开始的经验是剧团经验比较像是对身体的探索，然后到后来是各种美彩的人在一个舞台上就是一起呈现，到最后是将那样的艺术品切开来，然后它是一个对环境的叙事的一个感觉。那想问这样的过程是否也反映了印尼在地当代艺术的一个演进，还是说就是就是对自己一个个人的历程这样？我放个位置。Tidak, itu adalah itu sebetulnya lebih ke pengalaman saya pribadi. Nah, saya kalau sebenarnya saya tidak menyebutkan bahwa ini adalah bagian new media art atau seni rupa baru, tidak gitu kan. Nah, tapi ketika kecenderungan saya harus bermain teknologi pada akhirnya, nah di sanalah saya ada sebuah keharusan di mana saya harus mempelajari suatu hal yang baru gitu kan. Kenapa saya tadi membuat sebuah perbedaan proses ketika saya harus masuk ke payung hitam atau main teater gitu kan. Nah, tapi dua hal itu pada akhirnya menjadi saya harus mempunyai atau saya harus berbaur dengan yang namanya teknologi atau zaman pada akhirnya gitu kan, karena zaman juga pada zamannya main teater mungkin era 2000 ke sini itu kan sudah teknik digital itu sudah sangat mendominasi gitu kan. Dan ini sebetulnya saya bukan berbicara tentang teori bukan berbicara tentang teori media baru, bukan gitu kan, karena saya sendiri juga tidak belajar atau tidak terlalu detail untuk belajar hal seperti itu. Tapi kalau misalkan saya mengetahui proses seperti apa gitu kan dalam konteks seni rupa pertunjukan, itu sudah dilakukan sebelumnya gitu kan. Dan dalam artian bahwa saya harus menempatkan diri pada posisi itu gitu kan, mengerti ya? 就是说，其实这个是他个人的经验，因为就像说他后来加入了 Mind Theater 的这个剧团的美术工作之后，其实在那之前或者在那段时期前，其实已经有人开始在用这种数位的媒材或者说新媒体的方式去做舞台的美术，所以其实他在进去之后，他才开始真的在学新的技术，然后就是说
先说他不是一个怎么讲？虽然他念美术系，他觉得自己不是一个学院的人，就是说就比较没有办法，应该说没有办法去谈理论，说印尼的新媒体艺术怎么样的？可是，在作为一个实践者，他在各个不同的时期去学习新的不同的叙事方式，不同的媒材，其实或许这些媒材本身在那个时候，其实它是可以反映的印尼的艺术发展的脉络。可是就刚简报而言，其实是他个人自己的经验。Karena kalau mau dibilang seperti itu, kita harus menarik dulu itu menjadi apa? Ya sendiri gitu kan. Tidak dalam konteks pertunjukan, tapi harus menjadi satu satu bentuk yang di luar pertunjukan gitu kan. Nah itu mungkin bisa lebih jelas. 对，如果说你是对那个印尼的新媒体艺术怎么在剧场中的实践有兴趣的话，其实对他来说，你可能就他个人来说是要把自己再拉出来，这个整件事才会比较清晰的。就是作为一个实践者，他其实讲的是能分享的是自己的经验。大家有没有问题？或者说就是等下大家要找他聊聊，也可以找他去喝饮料。好吧，boleh boleh。Bang Abisel. Aku perkenalkan dulu。就是接下来要发言的这位 Sophie， 其实是我们这个计划另外一位邀请的艺术家。然后，他以前也曾经在马来西亚有待过，在那边实习，所以然后他自己在做的，在之前他的研究所研究的，在人类学研究所，其实研究的是西爪哇的当代剧场，对，所以他还要就他的学术领域要做发言。OK， silakan. Oke, ni hao. Dari saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Yeah. Dari presentasinya Bul, tadi saya melihat bagaimana transformasi perjalanan proses kreatifnya Bul dari payung hitam, main teater sampai bentuk instalasi, lalu new media art atau seni rupa baru atau seni pertunjukan. Saya melihat ada yang tetap dan ada juga yang berubah. Nah, tapi yang menarik adalah yang tetap adalah penggunaan material atau media bambu sebagai material utama atau media utama di proses kreatif kamu. Bisa kamu jelaskan kenapa harus bambu? Itu saja. Ya itu tadi kenapa 等一下，10分。他要问说，就他个人，对印尼的当代剧场的认识，还有他对德登的自己个人的经验来说，他其实发现看到有很多是关于整个剧场美术的转变，然后当然也有看到一些没有变的东西。那没有变的东西，就像是大家会在很多不同的作品还是看得到他在使用竹子，然后他只是要问他说，那为什么竹子这个是没有变的？就为什么你还是一直会使用竹子来当做一个媒材？ Ya karena kalau misalkan bercerita lagi ke belakang, saya tuh dilahirkan di sebuah kampung yang jaraknya 2 jam dari Bandung. Jadi kalau misalkan kita lihat Bandung itu sebuah kota yang begitu, kalau bagi saya modern pada saat pertama datang ke Bandung. Dan saya dilahirkan di sebuah kampung yang itu juga 5 km jauhnya dari yang namanya kota. Nah, jadi
rumah saya itu sedikit di bukit. Nah, kalau di kampung pada saat itu saya itu selalu melihat setiap orang atau beberapa bambu itu menjadi sangat dominan gitu kan dalam ya mungkin tidak hanya di tempat saya tapi bagi orang Sunda atau orang Jawa Barat bahwa ya karena saya merasakan kalau secara umumnya saya hidup di timur bahwa bambu itu suatu hal yang sangat mudah, terus itu yang sangat paling sering kita apresiasi setiap hari karena berbagai alat atau material yang ya seperti hanya untuk kehidupan sehari-hari itu pasti dibuat dari itu.哦耶。然后他说，就是如果要谈到为什么要使用竹子，其实就要回到他个人自己的背景，就是说他其实虽然现在住在万隆这个城市，可是他是来自一个离万隆2个小时车程的一个县，然后他的家离这个县的都市还有5公里，他是来自一个非常偏僻的山腰上的小村庄，然后所以对他来说，其实就万隆是一个很大的、很现代的城市，对他这样一个乡下的出生长大的人来说，是一个很不一样的生活环境。然后竹子在整个西爪哇，尤其是在它的就在它的生活环境，或者说在整个西爪哇，或者说印尼的西爪哇是大部分是巽他族的文化里面，其实是非常重要的。然后你可以在生活中的每一个地方看到竹子，就像说你可以看到很多竹子做的器具，然后它是每一天大家都会用到的。Ya, dan terus cara pengolahan juga bambu itu kan sebetulnya ya prosesnya juga alamiah ya, orang tua kita atau dari generasi ke generasi proses bagaimana caranya mengolah bambu itu juga sebetulnya kita tidak usah sekolah atau tidak belajar pun kita bisa melihatnya dalam proses keseharian gitu kan, dan itu pada akhirnya memudahkan saya untuk memprosesnya gitu kan. Nah, cuman yang membedakan mungkin pada saat itu dengan pada saat saya sekarang, kalau dulu memang bambu itu dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, misalkan untuk sebuah pipa air, untuk ya banyak hal lah ya dalam keseharian. Tapi mungkin kalau sekarang yang membedakan, saya tidak membuat bambu itu menjadi tidak lagi untuk proses keseharian gitu kan, tapi bagaimana saya mengkreat sebuah bentuk, bagaimana saya merespons sebuah ruang atau sesuatu dengan ya memanfaatkan material bambu ini gitu kan. Yang jelas ya pada intinya suatu hal yang mudah dicari dan begitu sangat murah kalau di 然后就是说它因为很常见，所以它也是一个很便宜，然后很容易找到的材料。对，所以其实简单的来说，就是因为它很便宜，然后很容易找到，所以它才大量的使用这样子的一种材料。然后就是说，可是因为使用，你才会知道说我要怎么开始去跟空间对话，然后是透过竹子。大家有没有到？那个你可以把麦克风传给听不到。应该要打开，然后停3秒。就是想请问，就是艺术家他就是从以前他转换到后来开始使用新媒体艺术创作，有没有就是一路走来有遇到什么瓶颈跟困难？因为我以前也是练新媒体艺术相关系所，那我知道这个新媒体它成本蛮高的，所以很好奇，谢谢。稍
Ya tentunya bagi saya sebuah masalah itu pasti ada, dan berhubungan dengan bermain teknologi atau digital, tentunya itu hal yang sangat rentan dan rawan gitu kan. Nah sekarang saya itu lebih ada beberapa pertunjukan yang saya itu terkadang memanfaatkan seperti halnya sebuah sensor misalkan, entah itu sensor untuk sebuah gerak atau sensor untuk sebuah audio gitu kan, karena ya sekarang seni itu pun sudah mewabah dan menjamur gitu kan. Nah dalam konsep beberapa panggungan teater saya pernah menggunakan hal seperti itu, dan ketika pada pertengahan pertunjukan itu mendapatkan trouble gitu yang saya juga bukan tidak tahu mengatasinya, tapi ketika kebayang ya sebuah pertunjukan itu berjalan terus tiba-tiba sistem yang kita gunakan itu error gitu kan. Dan ya bukan pernah, malah saya sering gitu kan, sering seperti itu. Tapi ya saya yang namanya teknik ya, yang namanya sistem atau teknologi ya itu sangat rawan dengan hal seperti itu, dan ya bukan pernah lagi, sering gitu kan. 就是他说其实会有困难，一定会有困难。最简单就是说你这些要播放或者说系统的问题，就常常表演进行到一半格式出，然后就放不出来，这个就是最常遇到的问题，就是其实就一直都有问题，而且是很经常发生的，就是表演到一半突然就出现那个错误这样子，就是就没有办法避免，因为它还是必须，虽然是新创的东西，可是它还是要回到技术层面，它就是有必须克服的数位的东西，还有整个系统装置的东西是那个就是需要克服，然后它一直都会在。Ya itu pasti ada. 好，就我想请问艺术家的是说，就是他刚刚是比较就是主要是在讨论就是他在创作媒材上的探索。那我想请问艺术家，就是他有没有什么是他关注的主题内容，是他有兴趣或者是想一直发掘的？对。Ya kalau kecenderungan saya lebih tertarik tentang konsep atau isu tentang lingkungan sebetulnya. Kenapa saya ya bukan karena saya pernah belajar atau bergabung dengan salah satu komunitas itu, tapi itu kan sebuah pengalaman yang pada akhirnya harus ya walaupun pada akhirnya itu menjadi pilihan saya untuk memanfaatkan lingkungan sebagai media utama gitu kan. Jadi saya salah satu material yang bukan material, ada cerita yang menarik. Jadi saya pernah diundang pameran. Nah pameran ini tuh di Utrecht kalau nggak salah pada saat itu, dan saya diundang untuk membuat sebuah konsep kinetic art gitu kan. Tapi saya juga tidak begitu mendalami tentang konsep. Ya taunya saya tahu bahwa kinetics itu sesuatu yang bergerak gitu kan. Nah ketika saya datang ke sana gitu kan, kebayangkan orang Barat yang syarat akan teknologi komputer, teknologi mesin gitu kan. Terus saya seorang yang pada saat itu datang ke sana tidak mengetahui teknik-teknik seperti itu. Nah, tapi pada saat itu saya belajar dari cerita kakek saya. Jadi kakek saya itu dulu dia
ya apa sudah lama sekali lah. Jadi dia tuh punya sawah di salah satu bukit, sedangkan posisi sungai itu di bawah. Tapi ya karena tua kan dia sampai akhirnya mencari sebuah cara bagaimana caranya menaikkan sebuah air dari bawah ke atas. Nah dia memanfaatkan tenaga air, dia membuat turbin sampai akhirnya si bambu itu memompa gitu kan. Nah saya teringat bahwa kakek saya sudah membuat karya kinetis pada saat itu gitu kan. Itu hanya sebatas pengalaman saya dan akhirnya saya membuat sebuah baling-baling yang tahu baling-baling yang suka di sawah kalau di Jawa atau di Sunda. Nah saya membuat itu gitu kan dan ya maksudnya dalam konsep lingkungan saya itu sudah terjadi. Kalau misalkan orang sekarang hanya berbicara tentang kinetis itu adalah mesin atau sesuatu yang digerakkan oleh sebuah software atau ada IT-nya gitu kan. Nah tapi pada saat itu saya tertarik dengan cerita kakek saya bahwa alam itu bisa membuat proses tersendiri untuk hal-hal seperti itu gitu kan. Dan ya lingkungan bagi saya pada saat itu sangat menjadi menarik dan ya banyak hal yang bisa saya pelajari dari sana. 就是说对他来说，就是最核心的关注还是环境，就是为什么他觉得可能是因为他在黑伞剧团的时候有3年的时间一直带到各种不同艰难的环境去探索身体，所以他觉得可能从那个时候开始，他也受到影响，就是到现在他还是觉得说做一个新的作品，其实最主要的还是去观察环境。然后他举一个例子，就像itu pamerannya di Utrecht di Belanda。然后他就曾经被邀请去荷兰做，就是有一个展览是跟动力机械动力有关的展览，他要去做一个作品。可是他说，其实他对这个完全没有概念，对，所以可是他还是去了，因为被邀请，所以还是去了。然后他当时就想到说，他的阿公其实也，阿公曾经跟他讲过一个。就是阿公是在务农的，然后他就跟他讲过说，他怎么从河里去把水用竹子做装置，然后把水打到自己的田里面，所以他就把这个东西最后在那一个展览上面就做了一样的东西。对，所以他其实要讲的是说，虽然他对这些可能新的东西是不熟悉的，可是就像刚刚那个例子，他回到自己阿公的经验里面，阿公其实会去做这个装置，其实那个就是他去观察过环境，然后才能做出来的一个技术，对啊，所以其实他又把它转化成一个艺术装置，对，所以他其实觉得说到现在，他觉得不管是接触什么议题，最重要的还是要去观察环境，然后从环境去出发，才能去做出那样子的一个新的创作。Nanti kalau ada yang就是我们现在时间差不多，然后就是我们仪式性的就是要做个结束，然后kita bisa kembali ke poster yang tadi bukan 等一下我要bukan di 就是他说等一下结束之后，我们仪式性的结束之后，还有要跟他聊一聊，都很欢迎大家跟他聊一聊。然后跟大家预告一下德登在下礼拜的活动，然后在下礼拜6的中午12点，然后下午5点，这个只是一个大概抓的时间。然后他会在打开 OCAC 打开当代艺术，在大稻埕大桥头站那边会有一个来这边进驻1个月的发表活动。然后我简单的介绍一下这次的活动，其实它谈的是空间，然后这个空间是他做调查比较久的，是在
桃园中立的一个移工的庇护中心，然后其实我们也很巧的在庇护中心遇到了一个也在做绘画创作的移工，对，所以其实这个下面有他的名字，他叫 Donis Arwono， 就是这个展的作品，它是只有一天的展，然后他们会把他们合作的一些作品在那天做展示，然后我们也会邀请Tony 还有庇护中心的移工朋友们一起过来，那就到时候很欢迎大家再过来跟他做交流，我们会准备食物，所以12点来才会吃得到，5点来都没有了。好，那我们再一次掌声谢谢德登， Thank you very much。谢谢大家，大家可以早上去喝饮料。